Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam perkongsian untuk mata pelajaran perniagaan bersama Cikgu Fariza Zaki. Okey, untuk hari ini cikgu akan kongsikan soalan-soalan kertas 2, contoh-contoh soalan kertas 2 bagi kertas perniagaan. Jadi cikgu harap pelajar boleh lihat, komen, share video cikgu kepada rakan-rakan yang lain jika rasa perkongsian cikgu kali ini memberi manfaat. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel Cikgu Fariza Zaki. Okay, jom kita lihat contoh-contoh soalan Masri kertas 2 bagi mata pelajaran perniagaan. Okay. Okay, mari kita lihat contoh 1. Contoh yang pertama bagi soalan 1. Okay, terangkan tujuan perniagaan bagi organisasi. Okay, soalan B, maklumat di bawah ini berkaitan dengan Cik Adli, seorang peniaga. Cik Adli telah mempunyai perniagaan sendiri tetapi kurang mahir dalam urusan perniagaan. Beliau berhasrat untuk menambahkan modal perniagaannya dan mendapatkan kepakaran dalam pengurusan perniagaan daripada sumber luar. Okay, soalannya, nyatakan bentuk perniagaan yang akan dipilih Encik Adli dan huraikan kelebihan bentuk perniagaan ini kepada Encik Adli. 4 markah. Okey, soalan C. Soalan C, maklumat di bawah ini berkaitan dengan Encik Yusmizal, pengusaha kilang keropok. Okay, Encik Yusmizal adalah pengusaha kilang keropok di Besut, Terengganu. Beliau menghasilkan pelbagai jenis keropok yang diedarkan melalui para pemborong. Okay, beliau mengajikan seramai 15 orang pekerja tetap di kilangnya. Purata hasil jualan tahunan yang diperolehi sebanyak 750,000. Okay, soalan C, terangkan klasifikasi perniagaan Encik Yusmizal, 4 markah. Okey, ini satu contoh soalan lah. Kertas 2, kalau tengok pada peruntukan markah 2, 4, 4, ini adalah soalan bahagian A. Berapa soalan yang perlu pelajar jawab di bahagian A, kertas 2? Okey, pelajar perlu menjawab 5 soalan daripada 6 soalan yang diberi bagi soalan kertas 2 bahagian A. Okey, soalan ini cikgu ambil adalah daripada koleksi soalan percubaan. Koleksi soalan percubaan yang dikongsi bersama guru-guru dalam Malaysia. Okey, ini adalah soalan negeri Perak. Okay, boleh tengoklah bawah ni cikgu bagi bendera negeri Perak. Okey, mari kita lihat cara untuk menjawab soalan 1 ini. Okey, soalan 1A. 1A, terangkan tujuan perniagaan bagi organisasi bukan bermotifkan keuntungan, OBBU, 2 markah. Okey, sebelum kita tengok pada jawapan, mari kita kena pasti kata kunci ataupun kehendak soalan, kata tugas serta peruntukan markah. Okey. Pertama, kita kena tahu kata kunci ataupun kehendak soalan. Okey, so kata kunci ataupun kehendak soalan A ini adalah berkaitan dengan OBBU. Okey, awak dah belajar tujuan perniagaan ada 2 yang melibatkan organisasi bermotifkan untung dan juga OBBU ini, organisasi bukan bermotifkan keuntungan. Okey, so kehendak soalan awak kena terangkan apa yang awak tahu tentang OBBU. Okey, kata tugas. So pada soalan tersebut terangkan. Itu adalah kata tugas. So apabila soalan tanya ataupun kata tugasnya adalah terangkan, jawapan pelajar perlulah ada fakta berserta dengan huraian. Okey, fakta berserta dengan huraian. Ini adalah soalan direct, maknanya soalan yang tak ada stimulus. So apabila keluar, terangkan fakta berserta dengan huraian. Nak dapat 2 markah, ada fakta 1, ada huraian 1, dah cukup. Itu adalah peruntukan markah bagi soalan A, 2 markah. Ada fakta, ada huraian, dapatlah 2 markah. Okey, skema ataupun jawapan bagi soalan 1A.
Dia tanya tujuan perniagaan. So tujuan dia pertama faktanya adalah memenuhi keperluan awam. Satu markah. Okey, itu fakta. Okey, huraian bagi fakta yang pertama, nak penuhi keperluan awam daripada pelbagai bidang. Pelbagai bidang termasuk pendidikan, agama, pelajar boleh tulis perubatan pun boleh, satu markah. Okey, yang kedua tujuan utama OBBU menyediakan barang dan perkhidmatan untuk membantu. Membantu siapa? Okey, itu satu markah. Untuk fakta yang kedua, membantu golongan kurang mampu, miskin tegar, gelandangan, orang-orang tua, haiwan terbiar pun boleh. Okey, so dapatlah 2 markah. Satu fakta, satu huraian bagi soalan 1A. Okey, kita pergi kepada soalan B pula. Okey, soalan B ni dia tanya pasal bentuk perniagaan yang akan dipilih Encik Adli dan huraikan kelebihan bentuk perniagaan ini kepada Encik Adli. Okey, so kehendak soalan ni dia ada dua. Ada dua soalan pada ceraian B ni. Satu, pelajar perlu nyatakan bentuk perniagaan yang dipilih. Okey, yang kedua kena huraikan kelebihan bentuk perniagaan ini. Okey, so kalau tengok pada kata tugas nyatakan serta huraikan. So apabila sebut nyatakan, jawapan spesifik satu saja jawapan. Pelajar dah jawab, pelajar dah belajar bentuk perniagaan, pemilikan perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan juga koperasi. Situasi soalan, okey, ni soalan berbentuk stimulus, dia bagi maklumat. Maklumat pasal Encik Adli seorang peniaga. Dia mempunyai perniagaan sendiri tetapi kurang mahir. So dia bahasa menambah perniagaan dia, modal perniagaan dia dengan mendapatkan kepakaran dalam pengurusan perniagaan daripada sumber luar. So apa bentuk pemilikan perniagaan yang sesuai? So kata tugas nyatakan itu memerlukan pelajar memberi jawapan yang tepat satu markah. Okey, kadang-kadang satu markah ni selain pada kata tugas nyatakan, ada juga kata tugas apakah. Okey, peruntukan markah 4. Tadi kita dah jawab satu markah bermakna lagi 3 markah pelajar kena huraikan. Huraikan kelebihan perniagaan yang sesuai dengan Encik Adli lah. So barulah dapat 4 markah. So kata tugas 2 nyatakan. So jawapan untuk nyatakan bentuk pemilikan bentuk perniagaan adalah perkongsian. So perkongsian tu 1 markah. Lagi 3 huraikan kenalah bagi jawapan dalam bentuk fakta, huraian berserta dengan contoh. Okey, cukuplah 3 markah. Tambah dengan bentuk pemilikan tadi, 1 markah dapatlah memenuhi peruntukan markah pada soalan 4. Okey, so jawapan bagi soalan B ini, bentuk perkongsian yang dipilih adalah perkongsian. Bentuk pemilikan yang sesuai adalah perkongsian. Sebab apa? Sebab dia nak tambah modal, kemudian dapat kepakaran daripada sumber luar. So perkongsian tu 1 markah. Okey, lagi 3 markah kena huraikan. Seperti cikgu kata tadi, ada fakta, ada huraian, ada contoh. So fakta yang pertama, modal besar. Itu fakta. Modal besar daripada mana nak dapat modal? Dikumpul oleh perkongsi. Maknanya sebut saja perkongsian, pelajar perlu tahu perkongsian di antara 2 hingga 20. So kalau perkongsi dia, rakan kongsi dia 3 orang itulah dia akan kumpul modal daripada 3 rakan kongsi. Okey, modal daripada rakan kongsi. Antara jenis-jenis rakan kongsi, pelajar dah belajar jenis-jenis rakan kongsi. Ada rakan kongsi berhad, rakan kongsi aktif, rakan kongsi biasa, rakan kongsi lelap dan juga nominal. So yang mana antara kelima-lima rakan kongsi ini yang menyumbang modal? Yang menyumbang modal rakan kongsi lelap. Walaupun dia tidak terlibat dengan pengurusan perniagaan tapi dia menyumbang modal. Begitu juga dengan rakan kongsi biasa. Bagi contoh. Itu adalah contoh bagi contoh 1 markah. Ada fakta modal besar dikumpul daripada rakan kongsi, itu adalah huraian contoh daripada rakan kongsi lelap.
dapat dah 3 markah cukup. Ataupun contoh lain, pelajar nak bagi jawapan berkongsi kepakaran. Itu fakta yang kedua. Berkongsi kepakaran 1 markah, itu fakta. Gabungan tenaga berkongsi menambah pengetahuan, kepakaran dan pengalaman. Okey, itu huraian. Dan contoh, rakan kongsi mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu. Bagilah contoh, apa dia? Rakan kongsi mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan kewangan, pengurusan teknologi maklumat bagi mudah membuat promosi perniagaan. Itu adalah contoh yang sesuai. Okey, so 3 markah, fakta 1 markah, huraian 1 markah, contoh 1 markah, campur dengan bentuk pemilikan perkongsian tadi, dapatlah 4 markah bagi soalan B. Okey, dah berapa kata tugas cikgu kongsikan dengan pelajar? Dah ada 3. Pertama tadi terangkan, kedua nyatakan dan yang ketiga huraikan. So boleh nampak cara menjawab yang berbezalah mengikut kata tugas ataupun kehendak soalan. Okey, mari kita lihat soalan yang ketiga, 1C. Okey, ni maklumat tentang Yusmizan, pengusaha kilang keropok di Besut, Terengganu. Okey, menghasilkan pelbagai jenis keropok, diedarkan melalui pemborong. Okey, beliau gajikan seramai 15 orang pekerja tetap di kilangnya. Purata hasil jualan tahunan yang diperoleh adalah sebanyak 750,000. Okey, maklumat ini adalah stimulus pada soalan. Stimulus. Stimulus maknanya bantuan. Bantuan untuk pelajar menjawab soalan. Okey, soalan dia, terangkan klasifikasi perniagaan Encik Yusmizan, 4 markah. Kehendak soalan, dia suruh, kata kunci ataupun kehendak soalan, dia suruh pelajar ceritakan tentang klasifikasi perniagaan. Okey, awak dah belajar bab 1 tingkatan 4, ada 2 perkara yang perlu awak tahu di bawah tajuk klasifikasi perniagaan. Pertama, dari segi saiz. Ada saiz kecil, ada saiz besar, ada saiz sederhana. Kedua, dalam klasifikasi juga pelajar belajar tentang skala domestik ataupun skala antarabangsa. Okey, berdasarkan maklumat Encik Yusmizan ni, pelajar kena tentukan klasifikasi. Kata tugas dia terangkan. So, terangkan bermakna ada fakta, ada huraian, barulah dapat 4 markah. So, soalan C ni dibutuhkan 4 markah. Nak dapat 4, 2 fakta, 2 huraian. Barulah dapat 4. Okey, so kita tengok pada jawapan dia. Tadi cikgu dah kata klasifikasi dari segi saiz ada 3. Kecil, sederhana dan besar. Okey, kita tengok pada maklumat. Maklumat soalan dia. Dia kata dia gajikan pekerja 15 orang pekerja tetap. Kemudian hasil jualan tahunan diperolehi adalah 750,000. 750,000 itu adalah jualan tahunan. So, dengan maklumat 15 orang pekerja dengan keuntungan 750, apa saiz yang sesuai? So, saiz yang sesuai adalah bersaiz kecil. Saiz kecil tu adalah fakta dia. Huraian tak susah. Murid ataupun pelajar ambil saja maklumat pada soalan. Pekerja 15 orang. Jualan tahunan RM750,000, dah dapat 1 markah untuk huraian. Itu pelajar terangkan saiz. Okey, dari segi skala. Skala dia kata kat sini pasarannya di sekitar Besut, Terengganu. Diedarkan melalui pemborong. Okey, so skala yang sesuai adalah skala domestik. Okey, kalau antarabangsa keluar negara. So domestik dalam Malaysia saja lebih sesuai ialah skala tempatan sebab Besut, Terengganu sahaja. So kat situ dah ada fakta. Skala domestik 1 markah, huraian skala tempatan tu 1 markah. Okey, kalau ambil daripada maklumat soalan, pelajar tulis membekalkan keropok di Besut, Terengganu. Itu dah dapat huraian 1 markah.
Ini adalah soalan berbentuk stimulus. Ada maklumat. So maklumat itu pelajar boleh guna untuk dijadikan jawapan. Okey. Itu saja. Cikgu akan kongsi lagi soalan-soalan pada perkongsian akan datang. Untuk kali ini satu soalan saja. Okey, sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa subscribe channel cikgu. Sebab apa kena subscribe? Kalau subscribe, pelajar-pelajar akan dapat perkongsian yang terkini dalam channel cikgu. Jangan lupa komen juga. Komenlah yang positif supaya cikgu boleh lebih bersemangat. Lebih bersemangat untuk berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar. Kalau negatif pun tak apa, cikgu akan cuba menambah baik perkongsian cikgu pada masa akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.